Tuan-tuan, Allah memberikan kepada kita 4 cara bila tuan-tuan menghadapi masalah untuk diselesaikan. Surah Ar-Ra'du ayat 22. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan gunakan penyelesaian daripada 4 jalan yang Allah ajar kepada kita. Pertama, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang pertama, sabar menghadapi ujian. Nombor 1, kalau ada ujian macam mana pun sabar. Ustaz, saya pening kepala Ustaz, sakit. Sabar, pergi makan ubat, pergi berubat. Ustaz, saya dah macam-macam makan ubat, tak nak lega. Pakar pun dah tengok kepala saya, tak tahu punca. Apa ubatnya Ustaz? Sabar. Ada satu petua supaya abang tidak sakit kepala. Tuan-tuan pegang petua saya ni. Tuan-tuan nampak di belakang tuan-tuan punya ramai orang yang meniaga gerai di belakang tu. Itulah petua tak nak sakit kepala. Jadi peniaga mi rebus, mi goreng. Tuan-tuan boleh tengok iklan dalam TV. Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Nampak, itulah dia tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Itulah petua merawat sakit kepala. Jadilah peniaga tuan-tuan. Cilakui betul ustaz ni. Saya cerita betul tuan-tuan. Nombor 1, sabar. Lambat laun akan ada ubatnya. Ustaz, saya dah habis ikhtiar, tak ada ubat Ustaz. Al-Quran kan ubat. Abang ambil air, abang letakkan di tapak tangan tiap-tiap hari abang. Bila nak ambil wuduk, abang letak, abang baca doa. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Kemudian abang hembuskan balik air yang masuk dalam hidung. Tiap-tiap kali wuduk abang buat, hilang migrain abang. Insya-Allah. Tuan-tuan, 2 hari lepas ada seorang pesakit yang paling jarang sakit dia dapat di Malaysia. Apa sakit dia? Otak dia mengecil, muscle dia mengecil, tulang dia mengecil. Doktor cakap tak ada ubat. Dan penyakit ni paling jarang orang kena. Doktor pun tak tahu apa ubat. Dia datang jumpa saya, dia peluk saya. Dia kata, Ustaz, saya takut. Saya takut. Apa takut bang? Saya tak ada ubat. Abang, yang tak ada ubat mati bang. Sakit semua ada ubat. Dia datang jumpa saya hari Isnin. Datang jumpa balik hari Rabu. Datang balik hari Rabu, saya nak 2 botol air hujan. Tak ada air hujan. Hari Rabu pagi datang jumpa. Dia datang jumpa saya Rabu lepas. Bawa 2 botol besar air hujan. Saya bacakan. Balik mandi, balik minum. Semalam isteri dia telefon, isteri dia mesej, Ustaz, terima kasih. Suami saya boleh tidur. Suami saya tidak merintih. Suami saya tidak meraung lagi Ustaz. Suami saya lena lepas tidur Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dah 8 bulan suami saya tak tidur-tidur Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya cakap syukur pada Allah. Teruskan berubat dengan air hujan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini ada masalah, Quran bagi jawapan. Nama dia sabar. Sabar bukan duduk termenung, bukan. Sabar berikhtiar. Dan salah satu ikhtiarnya ialah air hujan. Surah Ar-Ra', Surah Al-Anfal ayat 11. Ni, Al-Anfal ayat 11. Allah kata, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih. Kami turunkan daripada langit hujan untuk membersihkan kamu. Hebat hujan tuan-tuan.
Nombor satu, manfaat dia membersihkan kita. Kedua, wa yudhiba ankum rijza syaitan. Dia menghapuskan gangguan syaitan pada kamu. Yang ketiga, waliyarbita ala qulubikum. Dia menerangkan hati kamu. Yang keempat, wa yuthabbita bihil aqdam. Dia meneguhkan pendirian kamu, kedudukan kamu. Ni air hujan. Tapi sayang hari ini, bila hujan turun kita biarkan. Kita buat kempen pula. Jangan main hujan, nanti demam. Jangan biarkan terkena hujan, nanti kena asid hujan. Orang benci dengan hujan. Bercanggah betul dengan Quran yang Allah Ta'ala sebut bahawa Al-Quran menyatakan bahawa hujan menyelesaikan 4 perkara. Pertama, dia menyucikan kita. Dengan hujan yang turun membersihkan sungai. Dengan hujan yang turun membersihkan bandar. Dengan hujan yang turun dia buang segala kekotoran. Hujan habis bersih ni tuan-tuan. Kalau hujan turun ni elok tuan-tuan, selesai masalah. Tuan-tuan nampak pokok-pokok ni bila berdebu dia tak boleh nak cari makan. Dengan hujan yang turun membersihkan daun-daun pokok. Tuan-tuan tengok binatang-binatang tu yang susah hidup dia, dengan sebab hujan bersih badan dia. Subhanallah. Yang kedua kata Allah, hujan itu membuang gangguan syaitan. Ni berapa ramai yang malam-malam tak boleh tidur. Berapa ramai di sini yang sakit, santau, jin, gangguan. Rumah dia berlari di atas. Ustaz, malam-malam ada orang berlari dekat siling rumah saya. Itu tikus. Bukan Ustaz, bunyinya kuat. Kalau gitu perompak. Bukan Ustaz. Malam-malam dia cakar dinding Ustaz. Bunyi apa? Husin. Itu hantu Kak Lima. Husin. Tuan-tuan, ambil air hujan. Jangan tadah tepi atap. Jangan tadah tepi atap. Jangan tadah bawah pokok. Tadah dekat padang. Ambil baldi, tadah air hujan. Agak-agak dia dah lama turun, baru tadah. Ambil yang bersih, bawa balik. Tuan-tuan ambil air hujan, tuan-tuan baca surah Al-Fatihah 7 kali. Ulang balik. Surah Al-Fatihah 7 kali. Jangan dibaca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Yang tu siapa pun boleh. Baca surah. Kemudian tuan-tuan baca surah Al-Anfal ayat 11 kali. Minum. Ambil limau, campurkan dia, gosok seluruh badan, gangguan hilang. Kalau rumah tuan-tuan ada gangguan, ambil air hujan, bacakan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, campur dengan garam kasar, campur dengan lada hitam, renjis seluruh rumah. Dia tak boleh duduk rumah tuan-tuan. The power of hujan. Yang kadang-kadang kita lupa ayat Quran. Yang ketiga, kelebihan air hujan. Waliyarbita ala qulubikum. Menenangkan hati kamu. Menerangkan hati kamu. Ingat tak orang tua-tua dulu cakap, kalau hujan batu turun, ambil hujan batu makan, cerdik. Tapi datang orang zaman sekarang, dia cakap bodoh. Yang bodoh kalau makan batu. Hujan batu tak bodoh. Allah sebut. Waliyarbita ala qulubikum. Abang yang saya cakap tadi tuan-tuan, dia mengidap penyakit saraf. Saraf ni menjadikan dia makin bongkok. Saraf ni menjadikan dia makin kecil. Ayat inilah tuan-tuan, gunakan mandi, minum, supaya saraf dia kembali kuat, pendirian dia kembali kuat. Allahu Akbar, hebatnya tuan-tuan. Itulah makna sabar. Bila sakit, bila susah, sabar dan cari jalan penyelesaian. Dan sebaik-baik jalan penyelesaian datang daripada Quran.
Tadi saya sempat berbual dengan Datuk Amar tentang orang sakit jantung. Tadi Datuk sebut. Saya pun sakit jantung, tuan-tuan. Masalahnya saya tak tahu saya sakit jantung. Saya berlari sampai stage 4. Saya buat stress test sampai tahap 4. Berlari. Makin laju track dia. Doktor cakap, sudah, cukup. Boleh lagi doktor, boleh lagi, cukup, kata dia. Dah lebih limit. Oh, saya tak tahu saya ada sakit jantung sebab saya boleh berlari. Dan saya bermain badminton. Orang panggil saya Lee Chong Zim. Bawa sikit Lee Chong Wei, tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Tetapi satu hari saya kena serangan jantung. Tumbang saya. Bila saya duduk dalam bilik operation, doktor tanya saya, Datuk tak tahu ke Datuk kena serangan jantung? Tak tahu. Datuk tahu tak dah 2 kali kena serangan jantung? Tak tahu. Elok je saya cakap. Datuk tahu tak 3 saluran Datuk tersumbat? Tak tahu. Saya cek tiap-tiap bulan elok. Dia mari, tuan-tuan. Padahal saya tak tahu. Ya, saya ada sakit jantung. Saya sihat. Berlari boleh, berjalan boleh, ke hulu ke hilir. Tapi bila nak kena juga. Sekarang apa amalan saya untuk jantung saya? Saya baca satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, dia merupakan ubat yang ada penyakit dalam dada kamu. Dalam dada kita ialah jantung. Syifa'ul lima fis sudur. Saya nak ajak pada tuan-tuan baca ayat ni. Yang mana ada sakit jantung, yang mana saudara mara sekarang yang ada serangan jantung, yang kritikal, yang ICU, yang sekarang menghadapi masalah jantung, ambil tapak tangan ni. Selalukan letak di sini. Letak di sini, tuan-tuan. Ambil tapak tangan ni, letak di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan. Apa yang kita nak baca? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu orang baca pada dia atau dia sendiri baca pada diri dia? Perkataan dia ialah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Yang kedua, daripada surah Asy-Syura ayat 19. Baca 19 kali pada air atau baca 19 kali ketika tapak tangan diletakkan di dada dia. Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Saya kadang-kadang, tuan-tuan, dada jadi pedih. Saya duduk diam-diam, saya tarik nafas, saya baca doa Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Tapak tangan kita ni letak di sini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah, sabar. Jangan bunuh diri. Baik, nombor 2. Kalau tuan-tuan di sini ada masalah, tuan-tuan ambil jalan penyelesaian kedua yang Allah sebut. Wa aqamus salah. Dirikan salat. Dirikan salat. Wal fajr. Wad duha. Tuan-tuan nampak tak? Wal fajr. Wad-duha. Tuan-tuan pernah tak sembahyang fajar? Tuan-tuan selalu tak sembahyang duha? Ustaz, rezeki saya mahal, meniaga tak laku Ustaz, saya susah Ustaz. Engkau sembahyang tak duha? Bukankah dalam duha kita minta, ya Allah, kalau rezekiku di langit, kau turunkan. Kalau rezeki aku di bumi, kau keluarkan. Kalau rezeki aku jauh, engkau dekatkan, ya Allah. Itulah dia, tuan-tuan, solat duha. Bukan suruh merintih dalam Facebook, menangis sampai buta mata macam Kasim Selamat. Tak disuruh. Akak-akak pergi sembahyang malam.
abang-abang sembahyang malam, anak hilang sembahyang malam. Bukan pergi kelab malam. Kalabul malami. Dan yang ketiga, cara nak menyelesaikan masalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bersedekahlah. Bila tuan-tuan susah, bersedekahlah. Bila tuan-tuan ada masalah, bersedekahlah. Sama ada tuan-tuan bersedekah secara terang-terang atau secara sembunyi-sembunyi. Bersedekahlah tuan-tuan. Elok saya sebut sedekah, dia orang pun nak sedekah pada tuan-tuan. Eloklah tuan-tuan. Allah makbul lah hajat dia orang tu. Ini tuan-tuan kedekut. Bila masa Tuhan nak makbul? Bulan Ramadan dah hampir tuan-tuan. Pergilah sedekah pada Mahat Tahfiz. Pergilah sedekah pada masjid. Buka puasa kita sponsor supaya Allah memakbulkan hajat kita. Yang sakit, yang susah, anak ada masalah, menantu ada masalah, cucu ada masalah. Sedekahlah tuan-tuan. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau tuan-tuan ada masalah, apa yang tuan-tuan nak buat? Wa yadra'u nabil hasanatis sayyi'ah. Balaslah kejahatan orang dengan kebaikan orang. Balaslah kejahatan orang dengan kebaikan kita. Saya ulang balik. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Allah akan beri kebaikan pada kita. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka ini akan dapat tempat yang sangat baik di sisi Allah. Surah Ar-Ra'du ayat 22.